Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan usia, diberikan kesempatan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan, dan Alhamdulillah kita kembali bertemu secara maya bersama Ustaz Rohis Syamsuddin dan Study Online Pendidikan Islam. Kaifalukum, apa-apa semua, abang kakak yang dikasihi sekalian. Kita kembali bersama Ustaz dalam meneruskan perjuangan bagi pembelajaran di Study Online Pendidikan Islam. Okey, jadi kita akan teruskan pada pelajaran yang ke-22. Pelajaran ke-22 pada tajuk tokoh sahabat. Bukan berat lah, dia kira macam kena fokus lebih sikit ni pada tajuk ni, kerana semuanya adalah fakta dan memerlukan untuk kita faham dan ingat, insya-Allah. Okey, jom tanpa masa, abang kakak tingkatan 3 kita dah ready, dah sedia bersama kita bersama-sama mempelajari pada tajuk ini. Sebelum kita mulakan, baik kita duduk dengan keadaan yang tertib dan tenang supaya kita memperoleh ilmu dengan lebih mudah. Yang kedua, jom kita mulakan dengan Al-Fatihah dan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Dan kita terus dengan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, kita teruskan dengan peralatan kita siap berada di hadapan para pelajar sekalian. Buku nota, buku teks, buku rujukan kita, pen, pensel, kertas, dan jangan lupa untuk kita persiapkan minda kita untuk belajar pada hari ini. Hati kita yang ikhlas, fokus pada pelajaran di bidang sirah dan tamadun Islam. Bidang sirah dan tamadun Islam pada buku teks, buku surat 179, kita ulang balik, 179 hingga 182. Pelajaran 22, tokoh sahabat tingkatan 3. Dah ready semua? InsyaAllah. Jom kita mula dengan yang pertama. Mari sama-sama kita kenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup hebat, Masya Allah, yang bernama Bilal bin Rabah, cekal dan tabah. Sangat gitu. Jadi kita nak kenal pada hari ini Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Cuba sebut tengok. Bagus, Santum. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jom kita kenal pada nama sebenar Sayyidina Bilal, iaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Bilal bin Rabah mempunyai kunyah. Kunyah ni apa dia? Gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Bilal iaitu Abu Abdullah. Kemudian kita kenal pada nama ibu Sayyidina Bilal iaitu Hammamah. Okey. Kemudian asal Sayyidina Bilal ialah daripada Habsyah. Habsyah ni adalah satu tempat yang majoriti penduduknya berkulit gelap. Ini adalah asal Sayyidina Bilal, iaitu daripada Habsyah. Kemudian Sayyidina Bilal wafat di Damsyik, Syria. Damsyik, Syria pada tahun ke-20 Hijrah, pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika berusia 63 tahun. Ingat, Sayyidina Bilal wafat di mana? Damsyik pada tahun ke
20 Hijrah pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, usia 63 tahun Sayyidina Bilal. Okey, dapat, cantik. Seterusnya, bukti keimanan. Sayyidina Bilal adalah salah seorang ikon yang perlu kita sebagai umat Islam jadikan orang kata apa, idola, kerana Sayyidina Bilal adalah salah satu susuk tubuh yang cukup hebat dalam mempertahankan akidahnya. Yang mana kita nak tengok buktinya mana. Yang pertama, antara 7 orang yang terawal menzahirkan keislaman, antara yang 7 orang yang pertama siapa dia? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, siapa? Isteri Nabi. Jadi antara ketujuh yang awal meluk Islam ini, Sayyidina Bilal antaranya. Dan antara hamba yang paling awal meluk Islam ialah Sayyidina Bilal. Yang mana kita sering mendengar kisah tentang Sayyidina Bilal, yang mana yang tengok nombor 2, tetap beriman walaupun disiksa oleh tuannya, iaitu Umayyah bin Khalaf, sehingga dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana Sayyidina Bilal sewaktu menjadi hamba kepada Umayyah bin Khalaf, pembesar Quraisy, yang mana apabila Umayyah bin Khalaf ni tahu bahawa Sayyidina Bilal memeluk Islam, maka Umayyah pun marah, memaksa Sayyidina Bilal untuk keluar dari Islam, mengaku untuk kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Apa yang dilakukan oleh Umayyah dan pengikut-pengikutnya, meletakkan Sayyidina Bilal bin Rabah di tengah padang pasir yang panas, dan diletakkan batu yang besar di atas dadanya, dan disuruh untuk menyebut iman Sayyidina Bilal ini kembali kepada nenek moyang mereka. Akan tetapi Sayyidina Bilal ikut tak? Tak. Sayyidina Bilal tetap dengan kalimah Allahu Ahad, Allahu Ahad. Allah itu Esa, Allah itu satu. Dilantik menjadi muazzin pertama dalam Islam. Yang ni adalah orang kata apa, titik tolak, titik permulaan kepada yang mana apabila Nabi SAW menyuruh Sayyidina Bilal untuk menjadi pelaung azan pertama. Ini disebut sebagai muazzin. Masya Allah. Yang mana lekat sampai sekarang ni orang panggil apa? Tok Bilal. Tok Bilal kan, muazzin lah tu, Tok Bilal. Ambil nama sempena Sayyidina Bilal. Okey, banyak menyertai peperangan seperti perang Badar dan perang Uhud. Jadi ini biodata ringkas tentang Sayyidina Bilal bin Rabah, yang mana menjadi ikon kepada seorang insan hamba yang tetap teguh dengan keimanannya. Kemudian kita tengok sikit pada prisma ilmu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana kita baca sikit nah. Uritul jannata fara'aitum ra'ata Abi Talha thumma sami'tu khashatan amami faiza Bilal. Nabi SAW, riwayat Muslim, Nabi SAW telah menyebutkan seperti mana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, diperlihatkan kepadaku syurga, lalu aku melihat isteri Abu Talha, kemudian aku terdengar bunyi geseran kasut di depanku. Yang mana apabila Nabi nampak diberi penglihatan, boleh melihat syurga, maka apa yang Nabi sebut, Nabi dapat melihat isteri Abu Talha, dan Nabi terdengar bunyi tapak kaki ataupun geseran kasut. Dan Nabi nampak dalam syurga tu ialah Bilal, padahal Bilal tu ada lagi atas dunia. Masya Allah, cukup hebat. Bilal tu hidup lagi atas dunia bersama dengan Nabi, masih lagi hidup. Akan tetapi Nabi dengarlah geseran tapak kaki Sayyidina Bilal dalam syurga. Masya Allah, hebat. Apabila ditanya apakah amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal, antara amalan yang dilakukan ialah apabila selesai beliau mengambil wuduk, maka Sayyidina Bilal akan solat sunat 2 rakaat selepas wuduk. Itu antara amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal, sehingga Nabi apabila diperlihatkan syurga, Nabi dengar geseran tapak kasut Sayyidina Bilal dalam syurga.
walaupun Sayyidina Bilal masih lagi hidup atas dunia, insyaAllah. Kemudian kita tengok pada iktibar daripada keimanan Bilal bin Rabah. Yang pertama, kita hendaklah mempertahankan akidah Islam dengan segala kekuatan yang ada agar tidak mudah terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Nombor satu ialah akidah. Sama-sama kita jaga syahadah kita. Sebab tu kita disuruh untuk solat 5 waktu sehari semalam, untuk kita sentiasa memperbaharui syahadah kita, memperbaharui kata apa ni, pengakuan kita, i'tiqad kita, bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Kerana ia adalah kekuatan yang ada, kekuatan kita sebagai seorang Muslim, menjadi benteng daripada kita terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Kita tidak boleh terpesong sebagai benteng daripada ajaran-ajaran yang menyimpang ini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tengok, kita hendaklah menjauhkan diri daripada fahaman yang sesat, menyeleweng dan melampau. Ekstremis. Jadi fahaman-fahaman yang sesat, kita dah tahu kata sesat, solat boleh waktu subuh ya, ataupun boleh jamak. Subuh kena main subuh, Zuhur asar boleh jamak, walaupun tak ada keuzuran kan, bukan musafir pun boleh jamak. Maghrib isyak boleh jamak juga. Boleh faham main mana tu, itu kan sesat. Jadi jangan kita duk pi ikut fahaman yang menyeleweng kan, mengaku ada orang yang ada keistimewaan, lepas tu diagung-agungkan pula, sampai di disebut sebagai Tuhan pula, Masya Allah kan. Na'udzubillah. Dan melampau, ekstremis. Kalau ada orang yang caci Islam, dia kira nak pergi bunuh lah, dia kira nak pergi serang lah. Tak boleh. Kita Islam diajar untuk sentiasa bertoleransi sesama manusia kan, ada budi bicara. Okey, jadi yang kedua. Yang ketiga, iktibar daripada keimanan Bilal bin Rabah ialah kita hendaklah memainkan peranan aktif dalam aktiviti keagamaan agar ajaran Islam yang sebenar dapat ditegakkan. Maknanya apa? Maknanya kita kena sentiasa duduk di depan. Kita kena sentiasa aktif, semangat dalam aktiviti keagamaan, ceramah-ceramah, program-program pembentukan sahsiah kan, program-program kem-kem solat kan, untuk kita memantapkan anak-anak muda kan, pelajar-pelajar sekolah mungkin. Jadi kita ambil semangat itu, ambil peluang itu untuk berada di hadapan bagi memainkan peranan supaya apa, dapat ajaran Islam yang sebenar dapat ditegakkan. Okey, jadi ini intibat daripada keimanan Bilal bin Rabah. Seterusnya kita kenal pula dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tadi kita kenal Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sekarang kita nak kenal pula Muaz bin Jabal. Sebut tengok, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita mulakan dulu dengan nama Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, kunyah digelar sebagai Abu Abdurrahman. Muaz bin Jabal digelar sebagai Abu Abdurrahman, yang disebut sebagai kunyah ini. Kemudian nama ibu Muaz bin Jabal ialah Hindun binti Sahlun. Kalau kita nak tanda tu, Hindun binti Sahlun lah. Jadi kita sebut Hind binti Sahl, macam tu. Okey, kemudian kita nak kenal pada keturunan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal adalah berketurunan Bani Salamah daripada golongan Ansar. Golongan Ansar pada peristiwa hijrah yang duduk di mana? Duduk di Madinah. Yang duduk di Madinah, nak tersebut Mekah pula kan. Ansar ialah yang memberikan bantuan yang ada di Madinah tu. Okey, jadi Bani Salamah, Muaz bin Jabal adalah golongan ataupun keturunan Bani Salamah daripada golongan Ansar. Wafatnya Muaz bin Jabal di Syam, nama tempat Syam, pada tahun ke-18 Hijrah, pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika berusia berapa tahun? 33 tahun, pandai. Sebab ada tulis. Sebab ada tulis.
berusia 33 tahun. Jadi Muaz bin Jabal wafat di Syam pada tahun ke-18 Hijrah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ketika berusia 33 tahun. Jadi kita tengok pada bukti keilmuan Muaz bin Jabal. Tadi kita kenal Bilal bin Rabah, idola keimanan. Boleh kita sebut macam itulah. Muaz bin Jabal, idola keilmuan. Bukti dia antara sahabat yang paling alim dalam ilmu halal dan haram serta Al-Quran. Orang yang paling alim, orang yang paling tahu, paling mempunyai banyak ilmu tentang ilmu halal dan haram serta ilmu Al-Quran. Dilantik oleh Rasulullah SAW sebagai pakar rujuk Al-Quran dan fiqh di Mekah dan Yaman. Rasulullah lantik Muaz bin Jabal sebagai pakar rujuk Al-Quran dan fiqh kerana kealiman Muaz bin Jabal ini. Salah seorang sahabat yang mengumpulkan Al-Quran pada zaman Rasulullah. Yang ketiga, yang keempat, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma melantiknya sebagai penasihat dalam urusan hukum hakam agama. Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar melantik Muaz bin Jabal ini sebagai penasihat dalam hukum hakam agama. Begitu juga mereka berdua, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mengiktiraf keilmuan Muaz radhiyallahu anhu dalam bidang fiqh. Jadi ini antara bukti keilmuan yang kita dapat pelajari daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian kita tengok peristiwa ilmu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa a'lamuhum bil halali wal harami Muaz bin Jabalin. Muaz bin Jabalin. Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang bermaksud dan yang paling tahu tentang perkara halal dan haram ialah Muaz bin Jabal. Ini Nabi sendiri sebut antara orang yang paling tahu tentang perkara halal dan haram ialah Muaz bin Jabal. Jadi kita tengok pada seterusnya, iktibar daripada keilmuan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, apa yang boleh kita dapat, apa yang boleh kita follow, apa yang boleh kita ikut daripada keilmuan Muaz bin Jabal. Antaranya yang pertama, kita hendaklah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh agar menjadi orang yang alim dalam bidang yang dipelajari. Sungguh-sungguh, mujahadah dalam mencari ilmu, supaya apa? Untuk menjadi orang yang alim, menjadi orang yang mengetahui dalam bidang yang kita belajar. Sebab tu kita jangan main-main bila belajar. Kan kadang-kadang waktu main pun dia main-main. Tu masalah. Belajar main-main dah, bila suruh main pun main-main juga. Gitu payahlah kan. Jadi dalam bentuk ilmu kita tak boleh main. Kita kena sungguh-sungguh fokus macam sekarang. Jangan main-main. Dengar betul-betul, fokus, ingat, buat ulang kaji pula. Masya Allah kan, untuk jadi orang yang hebat, alim dalam bidang yang kita pelajari. Yang kedua, kita adalah mengamalkan ilmu yang dipelajari. Bila kita dah belajar, kita dah ada ilmu. Bila kita dah ada ilmu, kita kena amalkan ilmu. Pepatah Arab kata apa? Al-ilmu bila amalin kasyajarah bila thamarin. Apabila ada ilmu tanpa amal adalah seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi kita ada ilmu, Masya Allah, kita amalkan ilmu supaya apa? Untuk agar menjadi umat yang cemerlang. Itu sebabnya insya-Allah kita dapat umat yang cemerlang, kita amalkan ilmu yang kita ada. Yang ketiga, kita adalah menyebarkan ilmu yang dipelajari. Apabila kita menuntut ilmu, kita ada ilmu, kita amal pula, lepas tu kita sebar pula, Masya Allah, agar dapat memanfaatkan oleh orang lain. Orang lain manfaatkan ilmu kita, seterusnya menjadi saham akhirat yang berkekalan. Saham kita lah akhirat bila kita bawa akan bertemu Allah SWT. 3 benda yang akan ikut kita kan setelah kita mati nanti. Antaranya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ada, kita kongsi pula dengan orang amal pula ilmu yang kita kongsi tu. Masya Allah, pahala tu berkekalan sampai bila-bila.
Sanak tak sanak, Allah sallallahu Muhammad. Bila sebab itu kita ada ilmu bangka kuat, jangan kita kedekut. Kedekut ilmu. Orang kata kan, kedekut ilmu jangan. Kongsi-kongsi, insya-Allah bila kita kongsi ilmu tu akan bertambah pada kita. Bukan macam harta. Kalau harta kita bagi RM1, kurang harta kita kan. Kan kita beli barang, guna duit kan, habis harta kita kan. Tapi bila kita bagi ilmu, bagi ilmu takkan berkurang pun daripada kita ni. Tak ada kurang pun, bahkan akan tambah lagi dan akan dapat saham pahala pada kita, masya-Allah. Sonok tak? Sonok, insya-Allah. Okey. Yang seterusnya, tadi kita kenal lah Bilal bin Rabah. Kemudian kita kenal Muaz bin Jabal. Sekarang kita nak kenal pula pada susuk tubuh yang ketiga, iaitu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Biasa dengar? Biasa dengar. Sebut tengok. Pandai. Macam tu lah. Okey, Abdul Rahman bin Auf, iaitu nama Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, kunyah disebut sebagai Abu Muhammad. Ya, okey. Kemudian kita tengok nama ibu kepada Abdul Rahman bin Auf, iaitu Asy-Syifa binti Auf bin Al-Harith. Asy-Syifa binti Auf bin Abd bin Al-Harith. Ini nama ibu kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Keturunan berketurunan Bani Zahrah bin Kilab, daripada golongan Muhajirin. Macam tadi Sayyidina Muaz adalah berketurunan daripada golongan Ansar. Ingat tak? Golongan Ansar ialah yang duduk di Madinah. Namun begitu pada keturunan Abdul Rahman, Sayyidina Abdul Rahman, daripada golongan Muhajirin. Muhajirin ni adalah orang yang turut sama berhijrah bersama Nabi dalam peristiwa hijrah. Maknanya dia pemain daripada mana? Daripada Mekah. Jadi Abdul Rahman ni adalah orang Mekah lah. Okey. Jadi keturunan Bani Zahrah bin Kilab. Wafat Sayyidina Abdul Rahman wafat di Madinah pada tahun ke-32 Hijrah, pada zaman Khalifah Uthman radhiyallahu anhu, ketika berusia 72 tahun dan dikebumikan di Al-Baqi'. Al-Baqi' ialah tanah perkuburan yang cukup luas lah yang ada di Madinah. Ada kalau kita pergi melaksanakan ibadah umrah kan, kita bolehlah menziarahi di Al-Baqi' ini. Jadi yang ada di Madinah, inilah tempat di mana dimakamkan, dikebumikan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf pada tahun ke-30 Hijri, pada zaman Khalifah Uthman ketika berusia 72 tahun. Okey, kita tengok pada bukti ketokohan. Sayyidina Abdul Rahman adalah idola ketokohan. Ingat tadi Sayyidina Bilal tadi idola apa? Keimanan, pandai. Sayyidina Muaz bin Jabal, idola apa? Idola apa? Tak ingat dah. Keilmuan, pandai. Sekarang kita nak kenal Abdul Rahman bin Auf, idola ketokohan. Ketokohan ni pemimpin lah, pemimpin, orang yang hebat, usahawan kan. Abdul Rahman bin Auf ialah ikon usahawan dalam sejarah Islam. Berusaha dengan kemahiran dan modal yang ada tanpa mengambil kesempatan daripada ihsan orang lain. Gunakan kemahiran, kepintaran, kebijakan dan modal wang yang ada, tanpa ambil kesempatan. Duk habaq kawan saya susah, tak ada duit, nak guna untuk buat modal berniaga. Tak ada. Walaupun ada orang tawarkan kepada Sayyidina Abdul Rahman ini, seperti mana tawaran sejumlah wang yang banyak oleh Sa'ad bin Ar-Rabih, yang mana tawarkan duit yang banyak pada Sayyidina Abdul Rahman. Tapi Sayyidina Abdul Rahman tak mau ambil kesempatan tersebut. Kemudian keuntungan yang diperolehi dikongsi dengan orang lain. Keuntungan apa? Bisnes. Seorang yang sangat banyak harta. Untanya Masya Allah kan disebutkan penuh, banyak unta, banyak ladang-ladang dan sebagainya. Dan hartawan yang Abdul Rahman bin Auf ini digelar sebagai hartawan, namun begitu bersikap zuhud dan tawaduk. Zuhud ni tidak mementingkan keduniaan. Tawaduk ialah rendah hati,
tidak membangga diri, tidak membesarkan dirinya. Masya Allah, orang yang cukup hebat, yang patut untuk kita contohi pada ketokohan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kita tengok pada prisma ilmu, contoh sifat dermawan Abdul Rahman bin Auf ialah menjual tanahnya. Sayyidina Abdul Rahman ni ada tanah, jual dengan 40,000 dinar, dan hasil jualan 40,000 dinar tu diagihkan kepada orang miskin di kalangan Bani Zahrah, yang mana kaum Sayyidina Abdul Rahman, golongan muhajirin, dan ummahatul mu'minin, dan isteri-isteri Nabi lah. Ummahatul mu'minin ialah isteri-isteri Nabi. 1/3 penduduk Madinah diberi pinjaman, dan 1/3 yang lain dilunaskan hutang olehnya. Masya Allah, 1/3 penduduk Madinah ni ramai kan, dan 1/3 daripadanya yang lain pula hutang. Ada yang berhutang dengan Sayyidina Abdul Rahman ni halal. Masya Allah, bukan senang. Kita sekepang dua pun tuntut kan, RM1, RM2 pun ingat Lena duk fikir, kawan ni tak bayar kat gua RM1. Sayyidina Abdul Rahman ni Masya Allah kan, orang yang hartawan, lagi memberi, lagi banyak yang dapat balik. Allah beri, Masya Allah. Pernah membebaskan 30 hamba dalam sehari. Bukan dalam seumur hidup, dalam sehari 30 orang hamba. Masya Allah. Bebaskan ni bukan beri sebut bebas. Kena beli hamba tu dengan sejumlah wang yang banyak, kemudian bebaskan, kan, lepaskan. Zaman dulu ni masih diamalkan konsep hamba ini. Itu sekarang lagi tak ada dah. Yang terakhir, mewasiatkan wang sebanyak 400 dinar kepada 100 orang tentera Badar yang masih hidup. Wasiatkan memberikan wang sebanyak 400 dinar kepada 100 orang tentera Badar yang masih hidup. Ini antara contoh sifat dermawan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan iktibar daripada Abdul Rahman bin Auf dalam bidang ekonomi. Seorang hartawan, seorang businessman yang cukup berjaya dalam sejarah Islam. Jadi apa yang boleh kita pelajari dan kita lakukan ialah kita hendaklah berniaga dengan jujur. Syarat dia nak dapatkan jalan jujur dan amanah agar rezeki diberkati Allah. Nak dapatkan rezeki diberkati dalam berniaga ialah jujur dan amanah. Tidak ada penipuan, tidak ada pengkhianatan. Jujur ni maksudnya tak ada tipu lah. Amanah ni tak ada khianat. Lawannya khianat. Jujur ni jujur lah. Lawan dia tipu, bohong kan. Jadi nak dapatkan rezeki diberkati, kena jujur dan amanah dalam berniaga. Yang kedua, kita hendaklah mengeluarkan zakat, sedekah, infak dan wakaf. Bila kita dah ada harta pemangkat kau, jangan lupa pada kewajipan kita dalam berzakat. Jangan lupa pada tuntutan kita untuk bersedekah. Jangan lupa untuk tanggungjawab kita infak dan wakaf untuk merangsang perkembangan ekonomi Islam. Sebab itu orang Islam kita kena kaya, kita kena ada harta untuk membantu ekonomi umat Islam. Jadi yang kedua itu adalah apa yang perlu kita buat apabila kita nak mengambil tiba daripada perjuangan Abdul Rahman bin Auf dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, kita adalah berusaha untuk menjadi pemilik perniagaan dan pengeluar produk. Kita kena berusaha untuk jadi founder ataupun toke untuk perniagaan kita, kerana usaha inilah jihad ekonomi. Jika kita mampu, kita buat. Jika kita tak mampu, kita sokong. Itu penting. Kalau kita tak mampu, kita sokong produk Muslim. Ialah jihad ekonomi. Jadi ini antara 3 iktibar daripada Abdul Rahman bin Auf dalam bidang ekonomi. Dan sekarang kita kenal pula kepada tokoh sahabat yang keempat. Masya Allah, cukup hebat. Kita sebut nama, kita dengar pun gerun dah kan. Dengan ketokohannya dalam bidang apa, saya kita cerita, iaitulah Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Bisa dengar? Semestinya bisa dengar. Dan kita nak kenal dengan lebih rapat pada nama
Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Kita tengok dulu nama Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Kunyah Abu Sulaiman. Digelar sebagai Abu Sulaiman. Dan nama ibu bagi Sayyidina Khalid bin Al-Walid ialah Lubabah As-Sughra binti Al-Harith bin Harb. Lubabah As-Sughra binti Al-Harith bin Harb. Ini nama bagi ibu Khalid bin Al-Walid. Keturunan pada masa Khalid ialah dari Bani Makhzum. Keturunan Bani Makhzum. Okey, seterusnya wafat di Hims, Syria. Hims, Syria pada tahun ke-21 Hijrah pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika berusia 60 tahun. Jadi kita dah dapat dah semua tentang tempat wafat kan, nama ibu, kunyah semua. Kita boleh buat catatan lah di situ. Okey. Ketika berusia berapa tahun? Sayyidina Khalid wafat 60 tahun. Okey. Dapat, cantik. Seterusnya kita tengok pada bukti kepahlawanan. Jadi bila kita sebut nama Khalid bin Al-Walid, sinonim dengan kepahlawanannya yang cukup hebat di medan perang. Jadi Khalid bin Al-Walid adalah idola, ikon kepahlawanan. Dapat semua, cantik insya-Allah. Buktinya mana? Tengok pada yang pertama. Banyak menyertai peperangan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah. Kemudian peperangan apa lagi? Sayyidina Khalid bin Al-Walid join Fathul Makkah dan peperangan Hunain dan peperangan Mu'tah. Apabila semua panglima syahid, beliau mengambil inisiatif untuk memimpin tentera Islam. Strategi peperangannya telah membantu tentera Islam mencapai kemenangan dan beliau digelar Saifullah. Saifullah ni adalah pedang Allah. Oleh siapa yang menggelarkan Sayyidina Khalid ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi betapa hebatnya strategi yang dilakukan, yang diamalkan ataupun dilaksanakan oleh Sayyidina Khalid ketika dalam peperangan Mu'tah, apabila semua panglima syahid, iaitulah dia mengambil tempat di hadapan sebagai leader, sebagai ketua, dan strategi peperangannya telah membantu tentera Islam mencapai kemenangan dan digelar Saifullah. Jadi Saifullah ini gelaran kepada siapa? Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Ingat tu. Okey, seterusnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melantik Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu sebagai panglima untuk menentang nabi-nabi palsu, iaitu pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adanya golongan-golongan murtad, adanya nabi-nabi palsu, dan adanya golongan yang tidak mahu membayar zakat. Pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar ni, maka Sayyidina Abu Bakar lantik Khalid bin Walid sebagai panglima untuk menentang nabi-nabi palsu yang ada pada waktu itu, antaranya iaitu Musailamah Al-Kazzab. Dalam perang Yamamah menentang para tentera Parsi, seperti dalam perang Zatus Salasil. Adalah satu peperangan yang cukup popular lah, yang menjadi salah satu kisah peperangan yang cukup hebat antara tentera Islam dengan tentera Parsi. Dan peperangan tersebut dipanggil Zatus Salasil. Zatus Salasil. Dan tentera Rom seperti dalam perang Yarmouk. Jadi abang kakak bolehlah search, boleh cari tentang Zatus Salasil dan juga perang Yarmouk ni. Cukup hebat peperangan yang berlaku, dan kita boleh mengambil banyak iktibar daripada kisah yang kita bacakan tentang Sayyidina Khalid bin Al-Walid dalam ketokohannya di bidang kepahlawanan ini, insyaAllah. Okey, jadi ini antara biodata ringkas insan hebat bernama Khalid bin Al-Walid. Bersama ilmu kita tengok Abdullah bin Ja'far meriwayatkan bahawa apabila panglima Islam gugur syahid dalam peperangan Mu'tah, Rasulullah SAW bersabda,
summa akhadha ar-rayata sayfun min suyufillahi Khalid ibn al-Walid fa fatahallahu alaihi. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Yang bermaksud kemudian panji itu diambil oleh pedang daripada pedang-pedang Allah. Khalid bin Al-Walid, Nabi sendiri sebut panji bendera yang dibawa dalam peperangan itu, apabila syahidnya panglima-panglima yang lain, maka Nabi SAW sebut seseorang yang digelar sebagai Saifullah ini, iaitu Khalid bin Al-Walid telah mengambilnya, lalu Allah memberikan kemenangan kepadanya. Betapa hebatnya susuk tubuh yang bernama Khalid bin Al-Walid. Okey, itu daripada kepahlawanan Khalid bin Al-Walid. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama apa dia? Kita hendaklah bersedia berkorban mempertahankan agama Islam. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Sikit ngantuk kan? Okey, jadi sikitlah sedengan kan. Bagi can lah. Okey, kita kena berkorban lah, Masya Allah, untuk nak mempertahankan agama ni. Jangan sesah sangat. Allahumma salli ala Muhammad. Apabila ada rintangan yang mendatang, ada cubaan yang menggugat, maka kitalah yang kena kuat untuk mempertahankan agama Islam. Perlu untuk korbankan harta kita, InsyaAllah perlu untuk korbankan segala-galanya, nyawa terutamanya sekalipun, maka kita perlu berkorban, bersedia untuk berkorban untuk mempertahankan agama Islam. Yang kedua, kita adalah menyusun strategi dengan baik agar memperoleh kejayaan. Nak melakukan sesuatu perkara, rancang kan, rancang dengan apa yang ada di tangan. Kan sikit, rancang supaya dapat kejayaan. Kalau kita tak rancang, tak ada strategi, tak ada planning, maka kita sedang plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. Ayat tu, dengar tu. Cakap bahasa Qadian sikit kan. Okey, jadi yang kedua. Yang ketiga, kita hendaklah berjuang bersungguh-sungguh untuk menegakkan ajaran Islam yang sebenar. Sungguh-sungguh, jangan kita main-main kan. Apabila kita nak menegakkan agama Allah, kita pula yang jadi macam tak semangat, kita pula yang jadi tak tak ada kekuatan kan. Main-main pula jadinya. Allah SWT. Jadi kita kena elak kan. Kerana dalam menegakkan ajaran Islam, kita kena sungguh-sungguh, dengan kata lain, sanggup berkorban segala-galanya demi memartabatkan agama Islam di tahap yang paling tinggi, insya-Allah. Okey, jadi ini intibar daripada kepahlawanan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Selesai perkongsian kita pada hari ini. Sekian, terima kasih dulu. Pada pelajaran ke-22, tokoh sahabat tingkatan 3. Okey abang kakak, Ustaz harapkan agar segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah ingat dan mudah faham, dan boleh kita amalkan apa yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Moga-moga dapat kita sampaikan pula pada orang lain, dan kita sama-sama bersama di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti, insya-Allah. Minta maaf, minta ampun ada kekurangan, kesilapan sebanyak perkongsian kita pada kali ini. Yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang pada kelemahan, kedaifan, kekhilafan dari Ustaz sendiri. InsyaAllah segalanya demi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Roy Syam Abidin. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.